الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita pada bacaan Al-Quran malam ini. Mudah-mudahan kita semua akan dapat ketenangan dan segala apa yang kita bacakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan pahala atas bacaan-bacaan kita mudah-mudahan. Jadi insya-Allah pada hari ini saya berhajat untuk berkongsikan dalam 20 minit yang terakhir ini adalah berkenaan dengan satu surah ataupun satu tadabbur ayat, iaitu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-156. Surah Ali Imran ayat yang ke-156. InsyaAllah saya akan bawakan tadabbur pada hari ini berdasarkan daripada ayat ini. Ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Terjemahan dia adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar berperang lalu mati atau terbunuh, kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya. Bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu penyesalan dalam hati mereka. Dan ingatlah, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dikejutkan dengan suatu kejadian yang dahsyat yang berlaku di negeri Selangor, bagaimana sebuah pesawat terhempas dan menyebabkan kesemua penumpang di dalam pesawat tersebut meninggal dunia, dan juga ada juga yang di bawah, yang dalam kereta dan atas motor juga terlibat sama. Kira-kira 10 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Dan jika ada ahli-ahli waris ataupun saudara-saudara semati di kalangan kita, maka ucapan takziah daripada kita semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah lah kita diciptakan dan kepada Allah lah kita dikembalikan, dan mudah-mudahan ahli keluarga dapat bersabar dan bertabah atas ujian yang menimpa. Jadi dalam situasi seperti ini, dalam kejadian seperti ini, biasanya kita selalu dengar bagaimana di kalangan kita ni selalu suka sebut perkataan-perkataan yang Allah tegur. Allah tegur, perkataan-perkataan tersebut tu menghampiri kepada kufur, seperti mana yang ada di dalam ayat ini. Antaranya seperti yang disebutkan oleh orang-orang munafik, iaitu orang munafik bagi tahu kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara dia, apabila kamu pergi berniaga ataupun bila keluar berperang, maka tak payahlah keluar, duduklah bersama-sama dengan kami. Kalau duduk,
mesti tak mati. Kalau duduk je diam-diam dekat rumah, mesti tak terbunuh. Itulah ramai yang sebut macam tu kan. Biasanya bila contohnya macam kalau kita kata contoh yang lain ialah askar kan. Orang yang kerja askar kan. Orang kerja askar, orang takut nak kahwin dengan orang kerja askar. Sebab orang selalu cakap kerja askar ni dekat dengan mati kan. Dekat dengan mati, maksudnya tak payahlah kahwin dengan askar, kahwinlah dengan orang lain yang apa ni, yang tak kerja askar, seolah-olahnya orang lain tu tak matilah, macam itulah, tak senang matilah. Itu contoh perkataan yang Allah tegur pada kita semualah. Kita jangan kata macam tu, kita jangan sebut benda macam tu, kita jangan percaya benda-benda macam tu. Kerana apa? Allah bagi tahu dalam ayat ni, kalaulah duduk diam-diam di rumah pun, tak menghalang daripada ajal tu untuk sampai. Kan? Tak menghalang daripada ajal tu untuk sampai. Duduk di rumah diam-diam, tak pergi kerja, tak naik kereta, tak naik motor. Sebab apa? Sebab takut nanti mudah mati. Perkataan-perkataan ini, percayaan ini ditegur oleh Allah SWT. Kita jangan buat. Kenapa? Kalau duduk diam pun belum tentu tidak mati. Kenapa? Sebab mati itu adalah janji Allah kepada semua orang. Jadi tambah lagi, mati pula dalam keadaan mencari rezeki kan. Macam pekerjaan tadilah, pekerjaan askar ke, polis ke, kan, pekerjaan-pekerjaan yang kita kata bahaya, kita kata senang nak terdedah kepada kematian, lagilah pahala dia besar, mati dalam keadaan mencari rezeki. Cara mati itu adalah asbab sahaja. Sama ada mati terhempas pesawat ke, ataupun sama ada mati kena tembak ke, ataupun sama ada mati aksiden ke, semua tu asbab sahaja. Cara mati je. Sebenarnya yang utamanya di situ adalah mati, berpisahnya nyawa daripada badan dan meninggalkan dunia ini, pergi ke alam yang seterusnya, dan tak boleh patah balik. Itu yang sebenarnya. Cara mati tu tak kisah mati macam mana pun, beza-beza cara semua orang mati. Ada yang mati kita nampak macam mati tu macam ngeri, tapi mungkin kalau masa hidup dia duk amalkan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah kan, bagi dia Allah bagilah mati yang kita nampak macam ngeri tu, mati tu bagus kan sebab Allah tak menolak doa-doa orang-orang mukmin kan. Jadi doalah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan macam mana pun, insya-Allah, mudah-mudahan semuanya adalah husnul khatimah. Yang penting adalah kita kena percaya bahawasanya apa pun kita buat, walaupun terdedah kepada risiko kematian, maka Allah ajarkan kepada kita jangan sekali-kali kita ucap kalimah kufur. Kalimah kerana kita bekerja tu kita mati, kerana kita cari rezeki tu kita mati, kerana kita naik kereta kita mati. Jangan, itu kalimah yang kufur, yang Allah tegur orang-orang munafik kan. Konon-kononnya duduk di rumah tu lebih selamat, konon-kononnya duduk dalam gua tu selamat kan, konon-kononnya duduk jauh daripada orang tu selamat. Sedangkan malaikat maut tu wukila bikum, dia telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Sajdah yang kita baca tadi, malaikat maut ni diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa manusia kan. Malaikat maut ni setiap hari pergi tengok kita kata nyawa-nyawa yang dia nak cabut ni, setiap hari dia intai.
Dia entah dekat celah bumbung, dekat celah pintu, dekat tingkap, kan. Datang tengok, datang riki-riki, datang survey. Allah dah bagi tahu dah nyawa sekian ni akan mati pada tarikh sekian, waktu sekian. Kau buat kerja kau. Allah kata pada malaikat maut. Maka malaikat maut pun pergilah tengok kat mana si fulan tu berada. Maka tepat sahaja janji Allah tu, katakan hari Rabu jam 10 malam, maka tanpa berlengah lagi malaikat tu terus menjalankan tugas untuk mencabut nyawa si fulan tersebut. Itulah betapa cekapnya malaikat maut yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam kisah siang tadi pun samalah. Walaupun duduk di atas awan sana kan, duduk di atas langit sana, malaikat maut dah banyak kali dah pergi intai, dah banyak kali dah pergi ziarah, pergi tengok yang semua 10 orang tu. Malaikat maut dah kata dah, ya, ni Allah dah janji dah waktu sekian mati, maka aku akan berada berdekatanlah dengan mereka-mereka ni, dan dijadikanlah pesawat tu terhempas sebagai asbab. Sedangkan ajal mereka tu telah sampai, kan? Ajal mereka tu telah sampai. Ada satu lagi ayat yang lain yang menyokong apa perbincangan kita pada hari ini. Okey, tanda tadi surah Ali Imran ayat 156. Yang berikutnya adalah surah An-Nisa ayat 78. Ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maksud dia, tuan-tuan perempuan, ialah di mana jua kamu berada, maut pasti akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Ni disebutkan kalau kita duduk dalam kubu, kalau perang tu kan ada kubu. Kalau kita pergi umrah, kita boleh tengok macam mana perang Khandaq, macam mana perang Uhud, macam mana perang Badar. Semua ada kubu, kan? Ataupun kita tengok movie-movie kan, macam mana kalau orang perang tu dia ada kubu, dia ada tempat berlindung, kan? Kalau duduk dalam tu pun Allah kata maut akan datang juga, kan? Apatah lagi kalau kita tak nak pada maut, kan? Kita kata aku tak nak mati, kita kata aku tak nak mati, Allah kata tak, maut tu akan cari juga kamu bila sampai waktu dia. Kamu cakaplah kamu tak nak mati macam mana sekalipun, maut tu akan cari juga kamu bila mana sampai janji ataupun sampai temu janji yang Allah telah bagi tahu kepada wakil dia, iaitu malaikat maut, kan? Okey, sebab apa ayat ni turun? Ayat ni tuan-tuan puan-puan diturunkan sempena perang Uhud. Ayat ni diturunkan sempena perang Uhud. Kenapa? Kerana dalam perang Uhud tu kita tahu ramai umat Islam terkorban. Ramai tentera-tentera Islam terbunuh. Maka orang-orang munafik ni dia kata, dia hasut orang-orang Islam. Itulah pergi lagi perang, kan? Kalau lah tak pergi perang kan tak mati. Tahu orang-orang munafik dia hasut. Dia hasut orang Islam, dia hasut keluarga-keluarga orang-orang Islam, dia kata, itulah pergi sangat perang, kan dah mati. Kalau lah tak pergi perang, duduk sama-sama dengan kami, tak ada mati. Tu ni akidah ataupun perkataan kufur. Bagaimana perkataan kufur yang diucapkan. Bagaimana berani cakap-cakap macam tu, dan akhirnya Allah tegurlah. Allah kata duduk mana pun maut akan datang juga. Tak payahlah cakap sebab pergi perang ke, sebab apa ke, sebab tak duduk diam ke. Tak. Sebabnya adalah maut tu dia datang cari.
Cara je macam mana, itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi ayat sambungan selepasnya ialah berkenaan dengan uh, apa ni, orang-orang munafik ni dia kata kepada Nabi, kalau menang tu sebab Allah. Kalau menang perang tu adalah sebab Allah. Tapi kalau kalah, ni semua sebab Nabi. Kalah perang Uhud tu kan. Kalah perang Uhud ni semua sebab Nabi. Nabi tak pandai jadi pemimpin. Nabi tak pandai aturkan tentera-tentera. Nabi salah buat percaturan. Semua salah Nabi pula. Kan. Padahal Allah sebutkan, Allah tegur lah. Allah kata bukan macam tu. Kenapa kalau menang sebab Allah, kalau kalah sebab Nabi pula? Sedangkan kedua-duanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menang ke, kalah ke, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ke, buruk ke, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akidah kita. Kalau kita kata, kan kita biasa dengar ustaz-ustaz sebut, sebab segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk itu adalah datang daripada diri sendiri. Kita boleh betulkan lagi. Segala yang buruk itu adalah disebabkan kelemahan diri kita sebagai manusia. Sedangkan hakikatnya adalah yang buruk tu pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kan, qul kullum min indillah. Kan, kata semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, contohlah kita kata ambil orang yang ada anak-anak OKU lah kan. Takkanlah nak kata Allah buat manusia yang cantik-cantik je. Kan, manusia buat Allah buat manusia yang comel-comel je kan. Habis manusia yang yang istimewa tu, yang kurang upaya tu Allah tak buat. Allah buat juga. Semua Allah buat. Kan, Allah buat. Jadi bila kita tahu, kita percaya yang itu pun Allah buat, maka kita pun terima, kan, kita pun bersabar. Sebab kita kata, oh, ini anugerah Allah. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dilarang untuk menghina orang lain atas kekurangan fizikalnya. Dan jangan kita menghina atas kekurangan fizikalnya, kerana itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk seseorang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita mengaku kita ni adalah lemah, kita ni adalah hina, kita ni adalah manusia yang tak berupaya. Itu sahaja kita kata akidah yang kita kena pegang, kan. Kalau kita kata baik itu daripada Allah je, yang buruk tu kita je, kita kena betulkanlah. Bimbang-bimbang nanti kita tersalah dari sudut akidah, kan. Okey. Jadi kedua-dua ayat itu pada malam ini bolehlah menggambarkan kepada kita perihal-perihal berkenaan dengan kematian, bersempena dengan tragedi yang berlaku pada siang tadi. Kalau kita cakap bab mati ni, tuan-tuan perempuan, banyak yang kita boleh bincang berkenaan dengan mati. Kita boleh bincang apa yang kita nak buat kalau orang dekat nak mati, ataupun kita boleh bincang juga apa tanda-tanda orang nak mati, kan. Kita boleh bincang lagi berkenaan dengan apa perancangan kita sebelum kita mati. Banyak sangat. Tapi malam ni saya memilih untuk berkongsikan berkenaan dengan yang kita duduk di mana-mana pun, maut tu tetap akan datang pada kita. Maut akan datang cari kita sampai jumpa. Kan, malaikat maut tu telah diberikan tugas oleh Allah SWT dan telah diberikan senarai bersama dengan tarikh kematian dan jam kematian, sebab kematian, dan semua lengkap. Semua dah ada dalam rekod dah. Tinggal lagi malaikat maut tu nak buat je. Tinggal malaikat maut nak laksanakan sahaja. Jadi kita ni yang belum sampai waktu ni, benda apa kita nak buat? Kita kena buat, kita kena doa lah. Ya Allah, kan, jadikanlah pengakhiran hidup aku tu adalah pengakhiran yang baik-baik. Kan? Sebab kita tak tahu kan Allah tulis apa kepada pengakhiran hidup kita. Contoh ditulis pada kita mati dalam keadaan ketika menyampaikan ceramah. Kan bagus kan.
mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran pada tarikh sekian, pada jam sekian. Kan nikmat tu, macam mana viral 2-3 minggu sudah, seorang pensyarah Yusim yang meninggal ketika menyampaikan ceramah. Masya Allah, sangat dicemburui oleh satu dunia, dicemburui oleh seluruh dunia dan seisinya, kerana mati dalam keadaan melakukan amal ibadat kepada Allah SWT dan dalam keadaan menyampaikan ilmu. Subhanallah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang mempelajari Al-Quran dan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa lagi kebaikan yang ada lebih daripada kebaikan yang kita boleh tengok tu? Itu antara benda yang paling terbaik sekali. Dan antara lain yang kita sebut tadi dalam perkongsian ringkas kita tadi adalah berkenaan dengan perkara baik pun datang daripada Allah SWT, perkara yang tak baik pun datang daripada Allah SWT. Cuma nampak tak baik itu adalah disebabkan kelemahan kita sebagai manusia. Maka kita sebagai manusia, kita kena sentiasa merendah diri, kita kena sentiasa menghormati orang lain, kan? Walaupun orang lain tu tidak sehebat kita, walaupun orang lain tu tak sesempurna kita, maka kita kena hormat. Kerana apa? Kita hormat atas dasar itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat kita kita dapat faham. Yang penting pertama dapat faham, ya. Yang kedua nanti mudah-mudahan dapat disampaikan kepada ahli keluarga yang kita yang terdekat, dan paling penting adalah supaya kita dapat amalkan dalam, sama ada dalam akidah kita ataupun dalam ibadah kita, mudah-mudahan. Jadi saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya semua adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya serahkan kembali majlis kepada moderator admin SPIQ. Terima kasih Ustaz. Puan Asma ada apa-apa nak tanya ke? Angkat tangan, kita tekan. Tak ada, ya? Baiklah, daripada perkongsian Ustaz tadi pada dua-dua ayat surah Ali Imran ayat 156 dan An-Nisa ayat 78, dapatlah kita mengambil ibrah di mana kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Soal hidup dan mati adalah di tangan Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk-makhluknya menurut waktu, tempat dan sebab yang telah ditetapkan. Ayat-ayat ini mengajar kita supaya beriman kepada qada dan qadar. Sifat orang beriman itu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah. Nabi SAW sentiasa redha akan ujian duka cita dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala sesuatu. Baiklah, saya nak buat satu pengumuman ya kepada para jemaah. Boleh terus kekal dalam talian kerana selepas ini kita ada slot bacaan. Sebenarnya Ustaz, bacaan Ustaz malam ni adalah Al-Waqiah dan Al-Mulk saja. Sebab kita ada slot Al-Kahfi dan As-Sajadah. Tapi terima kasih Ustaz sebab dah bacakan As-Sajadah. Jadi kita akan sambung slot selepas ini untuk Al-Kahfi saja ya para jemaah. Baiklah, semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dikongsikan tadi dan memanfaatkannya dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita juga diberi peluang rezeki lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Amy. Assalamualaikum.